Alhamdulillah, kita kembali bersama Jurang Pagi bersiaran pada hari ini. Seperti biasa, sedari awal 7.20 pagi kita bersama dan akhirnya kita sampai sudah di segmen yang kita nanti-nantikan, segmen Temani Anak Membesar. Ya, dan menemani kita di studio bagi segmen Temani Anak Membesar ini, kita bawakan narasumber yang tidak asing lagi kalau kita sebut, iaitu Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, merupakan seorang kaunselor dan motivator. Kita sapa bersama. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Bersemangat ni kita ni hari ni untuk tajuk yang memang sangat unik, nada masak. Ini menjadi selalu alasan Nat ni, nada masak. Jadi rasa tertampar sedikitlah topik ini dijadikan satu bahan bincangan kita untuk pagi ini. Jadi kita tahu kalau dengan Cikgu Haji Ali Yusri memang banyak akan dikongsikan bersama dengan Cikgu. Tidak sabar kita mengetahui. Jadi silakan Cikgu, apa mukadimahnya ni tajuk ini? Sama-sama. Jadi dalam meja, okay. So, bila sebut perkataan nada masak, terus di mulut-mulut kita ni. Di mulut-mulut. Apa saya kita ni beritahu? Dan dalam maksudnya. Jadi sebetulnya kan Cikgu Haji Ali Yusri, apa yang akan kita kongsikan sebetulnya untuk hari ini mengenai dengan tajuk segmen Nada Masa. Jadi kita akan kembali selepas ini bersama dengan Cikgu Haji Ali Yusri kerana ada satu gangguan yang kita terima daripada pihak penerbit sebentar tadi, dan itulah yang akan kita kongsikan bersama dengan Auda, ya. Nada Masa. Kalau Nat tadinya adalah satu tajuk bagi tamparan untuk Nat, Nada Masa. Betul. Kenapa Nat? Mungkin dapat dihuraikan sedikit. Mungkin nanti Cikgu Haji Ali Yusri dapat mengongsikan sebenarnya kenapa. kan bila mana kita memberikan alasan, ia bukan bermaksud itulah sebab utamanya sebenarnya, tapi kerana kita tidak menginginkan hal itu sebenarnya. Jadi kita gunakanlah alasan nada masa, kan. Tapi sebenarnya mungkin sebetulnya masa ini walaupun tidak ada, kita boleh sahaja untuk membina masa itu atau meluangkan masa tersebut untuk sesuatu aktiviti yang betul-betul kita inginkan. Kerana itulah ada yang memasuk-masukkan, kan, macam sekiranya ia bekerja daripada 7 pagi sehingga 5 petang. Tapi kalau orang yang betul-betul tidak ingin bersenam, ia akan cakap nada masa, balik rumah kan tidur lagi. Tapi untuk mereka yang memang berdedikasi, berniat untuk bersenam dan sebagainya, ada masa selepas 5 petang, masih lagi ada masa untuk sekurang-kurangnya lah setengah jam, sejam untuk bersenam bagi kesihatan diri sendiri jua. Jadi itu hanyalah alasan. Tidak tahu bagaimana untuk narasumber kita. Adakah Cikgu sendiri bersetuju ataupun tidak, kita serahkan kembali pada Cikgu. Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih. Sambung sedikit lagi mengenai dengan silakan Cikgu. Sebenarnya nada masa ni saya bertanyakan tadi di mulut-mulut kita ni. Apa saja tu menjadi alasan. Nada masanya, selalu nada masa, semua nada masa. Biasa di masa-masa. Padahal kita ni, bila tani lahiran ni, tani ada masa 24 jam. Ni tu. Dah kira kita di mana negeri kita lah. Nyokannya di Makkahnya, lebih tu nya tu. Makanya time difference saja. Tapi kalau kira masa 24 jam. Semua orang di mana negerinya, anda kira miskin, kaya, semua 24 jam. Bertahunya orang kaya lebihnya 28 jam seharinya. Tapi anunya tidak ada. So, masa ni sebenarnya macam mana? Tidak terasa. Hari ini sudah 2 bulan Februari. Baru juga Januari. Baru New Year. Now, hari sudah. Ini dah lagi lama. Ramadan, Hari Raya. Dan ujung-ujungnya, ujung tahun dia. Ada keresahan. Jadi, bila sebut dalam masa ni, bila menyentuh mengenai dengan temani anak, temani anak membesar. Sama juga anak-anak tu, macam anak pertanian ni, lahir tu, semua, beri makan, beri minum apa, disusui apa, tahu-tahu masuk sekolah. Orang kesan, dibasar tekonya. Bila sudah masuk sekolah, institusi tertinggi di sekarang tu. Sudah tu sekarang sudahnya habis kerajaan lagi. Mana terasa tu. Jadi bila kata ni ucap nada masa tu sebenarnya perkara yang perlu diubah. Saya melihat di Brunei ni. Alhamdulillah baru-baru ni keputusan O-level sudah selesai ya. Dari pemahaman dari kabak-kabak ni. Kan dari okey sudah. Tarik nafas boleh PSR. Nyaman tidur sudah. Nyaman tidur sudah. Okey, tinggal lagi itu kan tadi beritahu ni, banyak sudah masuk temani anak membesar ni. Macam mana kata ni mengajar orang ni supaya
masa tu penting. Kalau dulunya masa itu emasnya. Anda lagi bawa emas sekarang ni. Masa tu Emas baik. emas pun kalah tu. Anda lagi dapat di reverse tu. Anu kelemarin. Baik pelang kelemarin tu anunya. Ndak ada lagi tu, habis sudah bah. Masa dia tinggal kita ni macam mana kita ni akan menangani masa ni. Masa kita ni saya beritahu tadi 24 jam. Ada orang cikgunya katanya, mana kan kita ada masa satunya. Sana juga kemari kita jualnya. Ada jualnya macam tu. Kita menilai masa ni kan tadi cukup ada sukan baca 8 jam 8 jam rehat, 8 jam tidur, 8 jam untuk kata ni bekerja. Di UPS pun kata ni memang 7 jam setengah. Sehari tu tapi kita lain lah pisiennya. Asal ada matahari saja. Dari kira tu. Lalu bagaimanapun maksimumnya pun 8 jam. Dia boleh limpas daripada tu. Jadi masa tu semua macam tu. Jadi di sini saya ingin mengungsikanlah satu mungkin ada keputusan periksaan yang kurang mencapai sesuatu yang tadi. So tadi nilai balik. Apa di antara punca sehingga anak katanya itu gagal? Ini saya ingin mengungsikannya. Ketanilah banyak masa ni Allahu Akbar. Indah teratur. Ini banyak indah teratur ni. Pagi patutnya apa dibuat. Sedangkan tadi sembayangan ni bisa kalau subuh mesti waktu subuh kan. Dah Zuhur baru ke sembahyang subuh. Itu kata ni dalam Islam pun disiplin kena aturkan sudah masa tu. Itu syok. Ni kan bulan Ramadan ni orang suka yang paling orang suka maghrib lah. Atau ingat tu Ingat berapa tu. minitnya ingat tu. 6:32-nya cuma tu. Sebab kata ni tahu masa tu yang sungkai. Jadi bila kata ni anak-anak, ni saya balik kepada anak-anak tadi. Kata ni mesti ajar kanak-kanak ni bila masanya bermain, bila masanya sembahyang, bila masanya mandi, bila masanya belajar. Ini kata ni perlu ada ni. Tapi kesilapan kata ni banyak tidak bersesuaian. Contoh saya banyak merhatikan ni. Saya kalau membuat ke sekolah, saya selalu mengajar macam mana tadi membuat jadual di rumah. Bukan di sekolah. Sekolah memang sultan tu ada jadualnya. Tapi di rumah ni balik saya sekolah, pukul berapa anak-anak ni perlu makan. Ni yang berijab ni. Ibu bapa di sini mendengarnya. Pukul berapa anak ni perlu belajar. Pukul berapa anak ni perlu tidur. Ini penting. Jadi kadang-kadang kita ni ibu bapa ni saya kadang melihat beri kesian anak-anak ni juga. Tapi bagus juga ibu bapa ni sampai malam beruniform sekolah Sampai malam juga. Sampai malam ataupun lepas lagi besok bersalin. Dibawanya jalan-jalan lepas 5:30 tu balik sekolah, dibawanya berjalan ke sana kemari sampai 10 malam ada dekat baju juga mai dekat ni ku bagus ni untuk besok lepas bersalin. Macam tu. Jadi sebenarnya ini time management yang sudah dah lurus. Sepatutnya kanak-kanak katanya tu bila pukul 5 habis agama balik. Ini selalu saya beritahu sekolah pun ni supaya barang itu balance balance. Ada kadang-kadang ada balance juga. Bila kanak-kanak tu di sekolah ada ibu bapa ni. Kalau balik agama pukul 5 merijab tu. Walaupun keluar kelas ditariknya anaknya. Balik-balik. Kadang-kadang ketani anak ketani sendiri kalau balik pukul 5 tu dia mau jual awal tu balik betul. Kenapa? Sebab itu ikan bari masa dorang ni untuk sama kawan-kawannya. Di kelas mana boleh bising. Cikgu gamanya tu lagi beri jab soalnya kan tajam bibirnya tu beri jab. Aku bising macam tu. Jadi bila balik pukul 5 bari teh masa 15 minit sama kawannya yang dapat orang beri jab soalnya kurang pas setengah pacak-pacak menunggu anaknya tariknya terus. Anda sabar. Betulnya bagi masa diorang macam tadi dulu kan, itu 5 tu ke 5:30 tu syok tu sama kawan, kadang-kadang mukanya tupi. Ada masa bercikgu. Bukannya sinjang, dikuluk-kuluknya jadikannya bula apa kan. Bini-bini pun duduk cerita. That is the prime time. Bukannya apa tu, sebenarnya bila diorang macam tu, diorang ni belajar macam mana socializing. Dalam kelas anda kena suruh bercakap, bagi masa 15 minit, 5:30 tu baru agak. Yang 7 malam tu lain dengan dia bercerita tu. Atau biar nanti besok pagi. Besoknya nak pergi sekolahnya kalau mama ni ada je orang kelupaan tu. Jadi masa tu
Bari itu dulu. Jadi bila ya duduk sama kawan-kawannya, ani kata ni mengajar durang, macam mana durang bergaul. Jangan terus-terus ada ibu bapa cuma tu terlampau sharp banar berijap. Kadang kaunya di imasnya terus kau belusirnya mama di luar ni. Pusing-pusingnya melawan kawan, kau lagi ndak maunya. Kadang-kadang bapanya mamanya balik pusing-pusing kereta, baru melihat dengan mamanya tu. Jadi bila macam tu bari masa. Jadi 5.30 agak ini saya anu ni, bawa teh balik. Bawa balik bah. Terus sekali saya selalunya daripada apa nama Isnin sampai Saturday macam tu. Sunday okey sikit. Hari Ahad boleh. Hari Isnin sampai Saturday tu ajar dorang ni masa bah. Ya. Jadi bila balik terus dah pukul 5 tu 5.45 kadang-kadang sudah balik. Ni satu lagi. Jangan terus jual dorang ni terus Ke bilik. Biasalah macam masuk saja mandi apa cuma stress tu. Au jangan itu. Mandi tu duduk lagi kan. Jadi saya rasakan ini yang penting masa 5.30 ke pukul 6 tu masa bersama dengan jiran. Ini penting. Ada orang dah kenal jiran. Dia kan tahu siapa sebelah hantar. Nuk tahu dalam masa aku kan bercakap semua orang dalam masanya. Dia tahu siapa jirannya tu, Bang. Ini sangat menyedihkan dah. Kalau ketani anak-anak ketani dia tahu siapa jirannya, itu susah sikit. Nak faham sebenarnya cikgu ingin memberikan penjelasan perlu ada keseimbangan kan dalam kehidupan anak-anak kita, terutama sekali mereka yang masih berada di bangku sekolah. Nak ada satu soalan yang sebenarnya memang agak lama nak terfikir. Kalau cikgu sendiri ada pernah melihat jadual anak Dr. Sheikh Muzaffar, di mana anaknya tu ia sekolah daripada pagi sampai akhir petang sudah tak? Selepas itu ia ada taekwondo kelas lagi. Waktu petang tersebut, malam ia ada tuition kelas dengan piano kelas lagi. Jadi sebegitu untuk mungkin sangat padat untuk 5 ke 6 hari dalam satu minggu. Sebenarnya cikgu, kalau untuk pandangan cikgu sendiri, adakah itu sehat ataupun adakah itu toxic productivity untuk anak-anak kita? Right. Soalan yang baik. Ya sebenarnya saya beritahu tadi, ibu bapa ni yang mengajak kata ni, kanak-kanak damit kan, mana tahu. Kalau dilepaskan 24 jam itu sekolah pun dia mau tu. Tapi bila kata ni memberi peraturan macam tu, saya Muzaffar ni, ya sekiranya muzik itu muzik ini part of therapy. Bukan artinya sentiasa belajar. Macam kata ni pagi sekolah, petang ekstra kelas, malam tuition, tu angus dia. Angus terus bah. Kalau saya lihat siapa hitam ni yang angus nak kon ni ya. Rupanya angus ngadah sudah bah. Jadi ini ya macam taekwondo is part of physical. Untuk belajar macam mana mempertahankan diri, which is good. Dan pada masa sama music itu juga. Okay? Jadi kata ni sebenarnya di Brunei mana pun juga kan memperbagaikan nak kata ni bah. Semua akan kita ni mau ia pemandai, macam hari Jumat, tani antara yang mengaji juga. Campur kan, ada juga orang ngajarin muzik. So, ini bagus nih caranya nih, cara mengajar anak-anak ini time management ini bagus. Jadi saya kan tadi bila ia balik itu 5.30 datang ke rumah sampai pukul 6.15 itu biar sama jiran. Ini bagus nih. Saya takut nih misalnya kadang-kadang tadi ndak kenalkan jiran bah. Banyak yang dah kenalkan jiran, yang paling teruk lagi berkelahi sama jiran, bermunjung-munjungan. Bukannya bukan berkunjung-kunjungan, bermunjung-munjungan. Ini kan hari raya lagi. Disebutnya tu, siapa sebelah tu lah. Macam ini tadi yang sedih sama sekali kalau di Brunei ni alhamdulillah kata ni ada beberapa tempat perpindahan disediakan oleh kerajaan ke bawah dulu yang Maha Mulia. Kalau di sebelah pun dia berkelahi, macam mana tadi mendidik anak kata ni supaya kata ni bersilaturahim. Jadi kalau anak kata itu biarkan dia 5.30 tu okey, ampaikan beg di atas, turun balik lepas lagi tukar baju sokan bahapa, berkasut bahapa, bawa safety, anu berijap seluruh ni paman. Safety lah sini safety. Biar dia rumpung sekali-sekala. Kalau rumpung tu tadi di kita pun pernah juga. Karena terlampau bersafety ni anak-anak tu dia takut ni jual ni. Jangan berijap sunya lain di luar kau berselipar lain. Dah ada payah berselipar ni kan. Biarkan dia. So, ini di antaranya bila bermain sama jiran, ini juga ni, sama juga ni. Ia akan merasa pentingnya ada jiran itu. Pentingnya silaturahim. Ini kadang-kadang tani terlepas pandang ni. Kata ni orang-orang di Brunei ni berijap.
antar tuition ni bertakut wah. Mesti naknya, ini kan PSR lagi nya misian ni. Tanpa melihat ke belakang, siapa lagi yang perlu diorang tahu. Satu kata ni, wawasan 2035. Saya selalu ingat ini. Ialah rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dan berjaya. Artinya, satu yang tadi balance satu kan, bukannya akademik saja, tapi kemahiran ada. Jadi bila ya bergaul sama jiran ni, kadang-kadang ya berkelahi je tu. Tu kemahiran je tu. Di sana ya belajar kan? Berkelahi sama jiran. Jadi Biasalah mamanya faham. kanak-kanak. Jadi bila berkelahi tu kadang-kadang ia ambil lindah jirannya tu. Bila diambilnya orang sebelah marah. Jadi apa tu artinya? Ialah ia belajar kepunyaannya tu indah boleh diambil. Dan katanya sebagai orang sebelah, jangan diambil nilai orang sebelah punya. Jadi ini pun dia kemahiran yang dipelajarinya. Bukannya artinya berlapas cuma itu saja. Sehingga sekarang yang kena takut bila belajar ke luar negeri, dia tahu macam mana. Banyak sudah berlaku ni ya. Jadi itu. Jadi setelah itu pukul 6, okeylah. Dalam 15 masuk mandi. Jadi betul lah yang cikgu katakan kan, seimbangnya Pak. Ada juga akademik, ada juga kemahiran Jadi sendiri. kemahiran tu sekiranya sama kejirannya tu. Main badminton kayak apa? bersukan kan? Bersukan kayak jangan jauh yang main budak apa tu sanding sampat tu. Jadi bila pukul 6.30, sembahyanglah. Sembahyang maghrib. Okey, sembahyang maghrib. Bapa lagi jadi imam. Yan bapa hilang. Kadang-kadang bapa ni pandai je ni ya. Masjid pun nilainya. Pandai tu kan sikit. Padahal saya selalu menyatakan kepada ibu bapa je. Cuma sekali bapa lah. Bukan pulang melarang ke masjid. Kalau ada anak yang masih muda-muda, yang kata ni that is the prime time. Mendidik. Pukul 6 ke pukul 7.30 tu masanya ibu bapa mesti di rumah. Jangan lagi jogging. Kemudian pace sampai 3 minit. Tu merijap tu. Habis lakap tu. Ini jalan raya laju belusir kan. Jangan sampai cuma tu. Itu masanya di rumah. Jangan lari. Jangan lari maksudnya sama-sama. Bini menyediakan makan minum anak. Jadi bapa nyuruh mandi apa tu beimam. Wah, kan syok tu. Ini mama nganya rabah rimpah sunnya. Cak memicak sedang mandi. Ijunya dia akan makanan. Lakat lagi dengan tudung-tudungnya. Bernama lakat gitu. Lupa membuka Di mana kerajaan ni. Lupa kerajaan dia ni. Orang RTB rupanya. Lakat lagi nama-nama. Dia kita buka sebab mamanya tu yang hanya segala-galanya. Sedangkan bapanya anda tahu di mana. Keban bos kalau yang macam yalah melepak masa sama kawan-kawan dengan aktivitinya. Ini kesianlah ibu yang dari dengani oleh seorang suami atau seorang bapa kan. Betul. That's the time tu. Tidak boleh lari tu. Ini yang penting tu. Ada kata ni prime time kan. Satu macam motor berita pukul 8 tu supaya orang melihat tu. Cuba kita motor berita pukul 12 dan orang mau melihat. Malam bah. Cuma ni berapa kan ditungguan ni. Satu yang that is prime time. Okay? Jadi bila semua tu setelahnya pukul 6 tu habis selesai, yang penting sekarang ialah menemani anak membesar ni macam-macam kan. Jadi Tugasannya biasakannya pukul 6.45 tu makan, 6.30 ke 6.45 ke pukul 7 makan. Kalau bapa mama dah makan dapat, anak tu makan. Tapi bapa mama duduk sana. Nangani bercerita. Tapi jangan sodan cupu mas. Ini makanan ni, homework siap sudah kanya. Menyangkut betul di dia. Dia nyaman bukan. Dia enjoy je makan. Baru pergi sodan boleh takut bah. Jadi that's the time tadi sama. That's kadang-kadang saya takut bila kadang-kadang ada orang berkeluarga ni dia lagi makan sama-sama bah. Ya, pada ketika ini kan sangat sering dilihat. Macam hotel bah. Ada room service. Turunnya mengaut-ngaut naik ke atas. Habis dikeluarkannya siring pintu. Ini satu perkara yang perlu. Saya telah banyak berjumpa dengan pelajar, dengan apapun. Kami cikgunya anda lagi makan sama-sama. Ini sangat menakutkan. Sebab mungkin itu tak saja waktu yang ada terutama sekali kalau sekiranya nanti anak-anaknya menginjak dewasa, anak-anaknya sendiri pun bekerja juga, mencari nafkah sendiri. Kata bertanya, tidak ada masa tu nya. Tidak ada masa makan sama-sama cikgunya. Apa yang maksudnya tidak ada sama? Tidak ada masa harus juga meluangkan itu tu. Masa tu malam tu, itu masanya tu. Bukan juga sampai 2-3 jam makanannya.
bergangsa bahapa, apa namanya ambuyat lagi membuat caca, tidak. 15 minit, that is the time kita ni sama-sama duduk, ceritalah. Apa cerita this morning ada sekolah apa masa makanan tu. Ya. Itu saya beritahu, dah kira lah apa tadi makan. Makanan tu dah penting, yang penting bersama-sama. Ya, kalau dengan kawan kita panggil ia macam catch up session catch up tapi session. dengan ibu bapa tidak pula kita panggil catch up session. itu tu. Jadi itu sebenarnya waktunya yang ada kan. Kicap cuka dia pulang. Bukan lagi kicap. Kicap sama cuka jadi memasam-masam nanti pulang. Janganlah begitu. Kita ingin keluarga harmoni lah Itu kan. saya beritahu tadi. Ya nah, atau masanya catch up session tadi tu. Okey, apa tadi macam mana mama pun sharing juga, bapa pun sharing juga. Ini bagus. Jadi bila sudah pukul 7 habis, that's the time durang 7 pukul 9 belajar. Satu saya bila tadi pagi tadi awal memberitahunya ko ada orang berbaju supaya malam tu kan. Artinya berjalan tu sudah tu. Berjalan di bawahnya berjalan. Malam tu sampai ke rumah. Jauh mana? Jauh rumahnya tu. Diun-diun lagi. Moriano. Jadi, ini satu perkara. Sama juga kadang-kadang tadinya. Tidak ada masanya. Terima sekali ibu-ibu. Tidak ada masa masaknya. Anda saya faham. Tidak ada masa masakan ni. Apa ini masanya banyak menapa apa kan. Okey ya? Begitu. Okey. Ya masanya tu. Tidak ada masa masak tu. Perlu ada masa. Memang ada masa. Ada masa. Tetapi Cari masakan ni bukan juga bukan berlawan mari memasak. Enggak, ya. Ya. Simple saja masakan ni. Kanak-kanak ni ya lain tu. Ada warna hitam, warna merah. Tapi kan dari perkongsian Tapi kan dari perkongsian cikgu sendiri, nak jadi macam terfikir satu hal lah. Sebenarnya kita bukannya tidak ada masa, tapi kita tidak ada cara yang lebih efektif untuk menangani masa. Sebab macam yang cikgu katakan kan ada sesetengah ibu bapa katanya ada masa untuk memasak di rumah. Tapi sebenarnya ada cara untuk menjadikan memasak itu lebih senang dan efektif. Mungkin macam ibu nak dululah pernah bercerita katanya kalau sekiranya bekerja pada waktu petang, pagi itulah awalnya masak. Ataupun time management ataupun kadang kalau ada yang ibu yang ingin bepergian tapi ditinggalkannya anak-anaknya di rumah, ia masak pakai frozen batch. Jadi dipanaskan saja kan. Monday, Tuesday, Wednesday seminggu berapa, pukul berapa, jangankan saja. Ini yang penting sebab tadi takutlah pada masanya. Kalau zaman saya dulu macam mama katanya tu, katanya kan apa yang paling kau rindu pasal mamamunya? Banyak kan menjawab masakan mama. Kalau kan coba kita, apa yang paling rindu? Entahnya. Kami menapa usul. Beritahunya nama kedai, nama restoran berinya tahu. Mati je caranya tu. Dia je siok kan. Jadi atau sautan itu kalau dulu pun kalau belajar di luar negeri, yang paling tani rindu ialah masakan ibu kata ni. Betul sekali. Jadi sekarang ini takut tren itu ndak lagi ada, Pak. Dah bilang mana kan banal. Tahan bah belanga di dapur. Dah pakai. Tahan dalam putaknya. Banyak menapa ni. Inilah tadi pastikan ada masa. Nanti kita tadi terus, Pak. Kita bangun sekalinya pukul 5 pagi ya. Kerana kerana ke sana di pros ni banyak mesin-mesin yang boleh mendipros ayam daging sedangkan potong sendiri atau tu yang beritahu betul ada masa tu tadi sebenarnya indah berkarih indah benar-benari ataupun ia ada sistem untuk menjadikan masa itu lebih efektif. Kadang-kadang kalau ni tapi kalau ada masa menjawab WhatsApp. Banyak memegang telefon. TikTok. TikTok. Atau ada masa macam-macam musuhnya. Jawab WhatsApp waktu ni batas suku menjawab WhatsApp-nya. Belum tu kami ada grup grup mengumpat namanya sekarang dah. Belum terjawab yang mengumpatan ni. Atau ada masa. Jadi atakah hanya kata ni kau tamaan. Parity tu. Kalau apa parity kata ni? Okey. Bila tanya mikirkan tadi nyaman hati kalau sudah anak tu kalau kita sendiri yang jadi ibu ni kalau anak tu sudah makan nyaman hati kita ni melihat ada kepuasan. Wah syok makan pun habis sudah atau belajar lagi suatu yang tadi melihat kalau tertidur malam tu melihat dia seronok artinya kepuasan hati kita ni hari ininya I've done my best. Anakku pun makannya aman habisnya. Kan walaupun anunya makan durangnya, syok. Jadi itu kepuasan kata dia, mikirkan besok lagi. Bila kata ni memberi
sesuatu jadual ini di rumah, saya rasakan anak-anak katanya akan biasa. Sudah nanti ya kawin satu hari, nanti ya sudah biasa dengan pukul berapa. Jangan Betul. makanan ini ada katanya selalarahnya. Pukul 10 malam, pukul 11. Akhir Pukul jua. Lampung, botos. Bawa peanut butter. Apa lagi ya? Bawa Maggi. Bawa Maggi. Oh kan. Siapa lagi makanan ni ya? Diri pun selia. Padahal tutup sudah tu. Kadai di bawah tutup, dapur tutup sudah. Wah. Tapi ada lagi. Jadi kadang-kadang barang macam mana ni, tu banyak pelanggan disentuh lagi ni ya. Sekiranya dari segi kesihatan. Betul. Kesihatan kan. Kadang-kadang tengah malam buta makan tu lagi. Tu satu banyak tanda ada masanya tu. Mungkin ya, terima sekali lagi kalau tidak ada masa untuk beriadah. Ini berijab Betul. lagi ni. Jadi sebenarnya itulah anak-anak dia harus beradaptasi dengan disiplin sebetulnya. Dan Cikgu, jadual yang jadual tertentu betul. yang diuruskan Jadual tertentu. oleh ibu bapa. Betul sekali. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sekiranya kita ada show 3-4 jam. Boleh ni 3-4 jam pun kita Ani bercerita tidak ada tidak masa, habis. Wak. Ani dah ada masa. Tidak Dah ada masa kecukupan cukup. masa. Kita bukan tidak ada masa. Tidak Tidak cukup. Sudah cukup masa. Okey. Alah takutlah kita sekarang diuji dengan tajuknya. Ya. Kita bawakan apapun terima kasih tak lupa kita ucapkan pada Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri telah datang ke studio pada kali ini membawakan tajuk Nada Masa. Sayangnya kita tidak berkecukupan masa. Masa. Insya-Allah di masa yang lainnya cikgu InsyaAllah. kita akan bersua lagi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.